Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Amir. Alhamdulillah. Lain background eh? Ha? Hari ni background lain sikit dari minggu lepas. Oh. Cik Amir sihat? Ya, Alhamdulillah. Ya. Saya pun sihat Alhamdulillah. Nampak lain okey, insya-Allah. Moga-moga sampai habis. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kita berkati sesi malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua yang bersama kami malam ni. Kapsul pesan buat hati. Kita dah masuk minggu yang keempat. Nota 4, bahagian 2 yang pernah ditinggalkan. Johor okey Tak banjir InsyaAllah. InsyaAllah tempat saya tak banjir tapi hari ni hujan. Hujan lebat juga lah tadi. Okey. So, teruskan kita punya sesi dengan mukadimah lah. Kita nak tahu seperti biasa. Kenapa dalam buku pesan buah hati ni ada satu nota berkenaan yang pernah ditinggalkan. Jadi sebagai mukadimah. Nota kali ni tentang apa? Zura, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Amir. Okay, pengalaman ditinggalkan antara pengalaman baik yang selalu terjadi pada orang dalam pelbagai situasi. Boleh buat orang hilang arah, rasa tak keruan, menahan derita dan kita boleh lihat bagaimana hebatnya tamparan sakit di hati seseorang apabila ditinggalkan. Mungkin kesannya kecil di mata orang lain tapi besar bagi orang yang melalui. Dan pendekatan nota ni sebenarnya untuk kita lebih mengenali diri kita dari apa yang kita rasa, lihat dan dengar. Kita akan diuji pada titik kekurangan kita tapi sebenarnya dengan kekurangan itulah Allah menguatkan kita lagi sebenarnya. Dengan kekurangan tu kita akan kenal diri kita lah. Untuk kita lebih hargai diri kita dan dalam hidup kita ni ada dua hadiah yang Allah akan hantarkan. Sesiapa yang hadir dalam hidup kita, sama ada pengalaman dan pengajaran. Okey. Saya nak tanya sikit lah. Kalau cakap pasal ditinggalkan ya Zura apa ni, dia boleh tak kita cakap benda ni berlaku sebab kita pernah meninggalkan orang juga? Ke macam mana? Kalau ikut Zura lah. Ikut pada pengalaman kawan-kawan apa. Selalu je lah kan. Selalunya orang yang selalu berbuat baik ni memang dus lah Allah uji. Ya, dia baik macam mana pun tetap juga ada orang yang tak hargai dia. Kan? Tapi ada jugalah situasi yang orang yang pernah buat orang lain sampai masa Allah uji dia rasa apa yang dia pernah buat dulu. Tapi itulah ujian orang berbeza-beza. Ada orang yang memang tak pernah tinggalkan sesiapa pun tapi dia dapat rasa sakit tu. Okey. So balik pada orang yang ditinggalkan ni Zura. So sebagai penulis dan orang yang selalu, kita tahulah Zura bagi tahu, ramai orang bagi tahu Zura macam kongsi pengalaman, kena tinggal apa semua. Jadi sebagai penulis, biasanya apa yang Zura boleh kongsikan nasihat lah untuk orang-orang yang ditinggalkan ni, nak teruskan, nak move on lah orang cakap lah istilahnya, dengan kehidupan masing-masing ni supaya tak terlalu memikirkan perkara yang orang cakap, yelah ditinggalkan tadi kan, jadi macam down apa semua. Jadi nak naikkan semangat balik ni, apa yang boleh dikongsikan untuk diorang ni? Okey, kita ni nak usaha untuk ikhlas ni memang sulit. Sulit daripada kita melepaskan. Mudah untuk kita cakap, aku lepaskan, tapi semuanya bermain dengan hati perasaan kita. Kita nak berdamai dengan diri sendiri bukannya mudah. Tapi bila kita melepaskan, sebenarnya itulah satu keputusan yang sangat melegakan kita, yang buat kita rasa lapang dada. Kan, kita akan mulai berani menghadapi kehidupan dengan rasa tenang dan kita belajar macam mana kita menerima sesuatu yang bukan untuk kita. Sebab kita percaya yang Allah hantarkan kita kehidupan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan orang yang disakiti dan ditinggalkan, dia tidak
akan mendapat kerugian, apatah lagi kehilangan. Sebaliknya dia mendapat kebebasan. Yang berakhir bukan kisah kebahagiaan seseorang tu, tapi Allah mengakhiri kekecewaan dia dari dikhianati saat dia menjadi seorang yang setia. Okay. Jadi ini nak cakap secara biasalah kalau kita tengok drama kan. Bila orang tu kena tinggal, apa yang daripada kenangan daripada orang yang meninggalkan tu, dia buanglah, hadiah lah, apa semua tu. Jadi takat yang Zura punya pengalaman dengan perkongsian kawan-kawan ni lah kan. Antara benda-benda macam tu memang perlu dibuat atau dia bergantung pada setiap orang berbeza ke macam mana? Kalau ikut Zura, yang pendapat Zura lah. Kita nak lupakan terus orang tu ke macam mana? Ni soalan Cik Amin ni memang relevan lah dengan hidup ramai orang ni. Memang saya pernah dengar kawan-kawan cerita kan cara diorang move on. Okay, ada yang memang buang semua kenangan diorang dengan cara yang macam Cik Amin cakap lah, buang hadiah kan, delete gambar, lepas tu block akaun media sosial kan. Seseorang tu, okay, dia bergantunglah pada diri seseorang tu. Ada setengah orang dia boleh berdamai dengan orang yang melukakan hati dan perasaan dia dengan menjadi sahabat. Ada setengah orang tak boleh. Ada setengah orang kalau dah macam dah sekali terluka tu nak jadi kawan biasa pun memang tak boleh dah. Aku kata memilih membawa haluan masing-masing lah. Dia bergantung pada kekuatan kita lah, bergantung pada hati kita. Kalau kita rasa mampu untuk kita masih lagi berhubungan dengan orang tu, teruskanlah. Tapi untuk hati dan perasaan kita lah, tak dinafikan fitrah kita ni bila dah disakiti, kita ada satu titik perasaan kita rasa tawar hati tau. Macam kepercayaan tu dah makin turun kan. Jadi apapun kita buat, apapun ikhlas lah. Bukan kita nak baik dengan seseorang tu semula sebab kita nak tunjukkan kebahagiaan kita dekat dia ke, ataupun kita nak mengharapkan sesuatu yang buruk jadi dekat dia ke. Kalau rasa perlu jauhkan, sebaiknya jauhkan. Tapi jangan berniat putus silaturahim. Okay. Nice. Okay Zura, ini kita nak kaitkan dengan banjir boleh Kejap. Mungkin dia bukan berkenaan meninggalkan, tapi ini berkenaan orang, benda yang kita sayang. Biasanya kita kaitkan dengan orang lah. Tapi ini, kata kita tahu, bila banjir ni, semua orang yang teruji mangsa-mangsa banjir ni, benda yang dia dah usahakan kan, tempat tinggal, dia punya harta benda dia tu, boleh kata hilang sekelip mata lah. Jadi kalau lah orang cakap Zura boleh bagi perkongsian lah kata-kata pada mereka ni, apa yang mungkin boleh Zura cakap kat mereka ni? Okey, ujian hidup yang Allah bagi ni semuanya sementara, tak kekal. Tapi yang berpanjangannya pahala kita. Kalau hari ni Allah uji kita dengan sesuatu yang kita tak pernah sangka, InsyaAllah hari esok bayangkan Allah akan bagi kehidupan kita yang bahagianya, yang senangnya melebihi dari yang kita doakan dan harapkan. Jadi jangan putus bersabar. Itu kata kunci dia, jangan putus bersabar. Okey Zura, nak baca komen dulu ke nak petik buku nota 4 ni dulu? Kita habiskan soalan ni lah sampai soalan yang keempat. Okey. Untuk kesimpulan dari nota 4 ni, saya petik petikan dari muka surat 178. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ada memori pahit kita. Saling bergelut dengan penyesaan emosi dan hati yang tersakiti lebih daripada sekali. Usaha kita dengan hanya cara mencari, tetapi keberhasilannya tugas Allah yang tetapkan. Kita tidak rugi kalau kita ditinggalkan. Dan sebetulnya kita beruntung kerana Allah pelihara kita daripada lamanya lagi kecewa dengan orang yang tidak seharusnya kita kejar. Terputus di situ, banyak kesempatan Allah berikan untuk kita dapat perbetulkan diri dan dihantarkan kita pada seseorang yang dapat mengharungi ujian demi ujian dalam hidup antara kita dengan dia. Okay. So, bila saya dah baca dengan apa Zura cakap ni, waktu fasa ditinggalkan tu, dia perlu pendam seorang ke, perlu kongsi ke macam mana? Kalau ikut Zura punya pendapat, macam mana? Yang tu okey. Dia
Selalu je lah kalau orang yang baru-baru baru fresh lah kan, tengah fresh. Dan setengah orang dia memang untuk bersendiri dulu. Dan kemudiannya baru dia mencari sesiapa teman untuk dia luar, meminta pandangan dan mungkin dia nakkan seseorang tu untuk jadi good listener dia. Ada setengah orang dia mampu untuk pendam sendiri tapi dia akan bantu diri dia dengan cara dia kongsikan apa-apa kata-kata nasihat, kata-kata motivasi yang dia dapat dari media sosial, dia akan share. Untuk diri dia sendiri, dia kongsikanlah dalam media sosial dia, Facebook, Instagram kan. Ada orang setengah memilih dengan cara macam tu, dia tak bercerita dekat sesiapa tapi dia bantu diri dia sendiri dengan cara dia mencari kata-kata nasihat di media sosial lah untuk dia jadikan kata. Okay. Tengok. Saya nak scroll dia jadi macam apa? Boleh tak? Tak dapat. Okey, jap. Saya tolong scroll lah. Tak boleh cik ni. So, Cuma antara nampak. yang malam ni Seketul Eza, Syazwani, Azmi, setuju Kak Zura. Lagi Seketul Eza ni dia komen sakit ditinggalkan. Kenapa tu? Memang sakit Boleh tak? ditinggalkan. Tak boleh tak boleh scroll Tak boleh. Dia bila saya scroll dia apa? Terpadam. Sekejap. Okay. So, terima kasih kepada semua yang komen lah. Baca. Okey, terima kasih semua yang join. Ayu, Seketul Iza, Kasih Nasuha, Adila, siapa lagi? Syazwani Azmi, Aziman, Syafiq Nasri, FRNU, FR.NU. Betul kan? Okay, semoga bermanfaat untuk malam ni. Okay. So, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita kongsi walaupun sekejap. So, dapatkanlah. Kalau nak tahu direct, detail, pesan buat hati. Tak ada lagi kan? Zura, banyak lagi kan? InsyaAllah. Dekat saya yang ada dekat saya sekarang ni semua orang dah book. Orang yang dah ada orang punya tapi saya ada book ada order lagi lah book stok yang baru dekat editor. InsyaAllah akan sampai nanti. Apa-apa saya update dalam story. Okay. Jadi terima kasih untuk malam ni. Kita jumpa untuk sesi akan datang. Nota 5. Rezeki dan dugaan kita tidak sama. Sangat setuju. Dengan tajuk ni best lah bagi saya. Best. Terima kasih semua yang join kami malam ni. Apa-apa boleh tengok dekat IGTV. Saya letak dekat IGTV. Okay. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih farah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.